Sejahtera bersama saya Nevin Maji dalam 15 minit MMTV edisi 22 Mei 2024. Kita ke berita utama. Perbelanjaan yang tidak berhema dengan melaksanakan subsidi pukal merupakan antara 3 langkah masalah fiskal yang perlu diselesaikan oleh kerajaan Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata 2 langkah seterusnya adalah asas hasil yang kecil dan bebanan hutang. Menyentuh perbelanjaan yang tidak berhema, beliau berkata subsidi pukal perlu dihentikan kerana ia antara tertinggi berbanding negara lain di dunia. Menurut Anwar, setakat 2023, nisbah hasil cukai kepada keluaran dalam negara kasar KDNK adalah pada paras 12.6%, jauh lebih rendah berbanding purata negara Asia Pasifik sebanyak 19% dan negara yang berpuratan tinggi umumnya menjangkau 30%. Beliau berkata kekangan hasil dan perbelanjaan tidak berhema menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung beban hutang yang tinggi. Polis Jerantut sedang menyiasat dakwaan seorang wanita yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi seperti tular di laman sosial Facebook Jerantut viral hari ini. Ketua Polis Daerah Jerantut Superintendent Zukri Muhammad berkata laman sosial itu memuat naik dakwaan wanita yang dikatakan bertugas sebagai guru di sebuah sekolah rendah di daerah ini mengaku dengan yakin sebagai Imam Mahdi. Beliau berkata difahamkan ibu kepada 3 orang anak tersebut tinggal berjauhan dengan suaminya yang bertugas di Kuala Lumpur selain wanita berkenaan mempunyai masalah mental dan sedang menunggu maklum balas daripada pihak hospital. Dalam kenyataan yang dimuat naik menerusi laman sosial tersebut, wanita itu mendakwa dia dipilih oleh Allah SWT untuk membimbing umat Nabi Muhammad dan menggelarkan dirinya sebagai mujahid yang diamanahkan untuk menghentikan peperangan di Palestin. Dakwa wanita itu lagi, Allah telah memusing fakta dengan mengatakan Imam Mahdi adalah seorang lelaki tetapi hakikatnya sebenar adalah perempuan. Wanita berkenaan terus mengalu-alukan jika ada pihak mahu membuat laporan ke Jabatan Agama dan bersedia membuktikan kebenaran kenyataannya. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengesahkan 9 rakyat Malaysia termasuk seorang anak kapal berada di dalam pesawat Singapore Airlines SIA yang melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand semalam. Wisma Putra melalui Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok memaklumkan telah berhubung dengan pihak berkuasa tempatan non-hospital selain pegawai konsular turut melawat dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mangsa. Menurut Wisma Putra, buat masa ini 8 daripada rakyat Malaysia yang mengalami kecederaan sedang dirawat di 2 buah hospital di Bangkok. Tambah mereka berdasarkan rundingan bersama doktor dari kedua-dua hospital, ke-8 mereka mengalami kecederaan fizikal dan dalaman namun bukan tahap kritikal. Dahulu pesawat SQ321 Singapore Airlines yang berlepas daripada lapangan terbang Heathrow, London ke lapangan terbang antarabangsa Changi, Singapura berhadapan gelora udara yang teruk hingga menyebabkan pesawat berkenaan mengalami penurunan dari 37,000 hingga 31,000 kaki. Lembaga Tabung Haji memperuntukkan sebanyak Saudi Rial 30 juta bersamaan dengan 37.5 juta ringgit bagi menampung kos penyediaan makanan kepada semua jemaah haji Malaysia musim ini. Ketua Rombongan Tabung Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, kos tersebut meliputi keseluruhan 31,600 orang jemaah haji membabitkan 8 syarikat penyediaan makanan di Mekah dan Madinah. Jelasnya kos penyediaan makanan berjaya dikekalkan walaupun berlaku peningkatan pelbagai harga bahan mentah dan cukai daripada kerajaan Arab Saudi. 8 syarikat media makanan itu terdiri pada 6 di Mekah iaitu Wafa Catering, Al-Salmi Catering, Naka Alia Catering, Mosim Al-Amudi Catering, Retouch Restaurant, Fauzi Abu Rozeza Makkah Kitchen dan Tatko Catering. Manakala 2 lagi syarikat penyediaan makanan di Madinah ialah Idara Company for Hotel Management and Operation dan Ahmed Mohamed Zudi Company for Management Operation of Tourist Accommodation. Sementara itu, Syed Saleh berkata kerajaan Arab Saudi mempunyai standard piawaian yang ditetapkan bagi memastikan kualiti makanan yang disediakan untuk jemaah haji berada di tahap terbaik. Katanya syarikat penyedia makanan ini juga mestilah memenuhi standard antarabangsa pensijilan analisis bahaya dan titik kawalan kritikal selain melalui prosedur pemeriksaan unit kesihatan awam Kementerian Kesihatan terhadap dapur dan peralatan yang digunakan. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru,
apa yang ada dalam Iklaneka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Pengurusan sebuah resort terkenal akan dipanggil Kerajaan Negeri Terengganu untuk memberi penjelasan berhubung penganjuran Pesta Aloha di Pulau Lang Tengah Setiu malam kemarin. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terengganu, Datuk Razali Idris berkata tindakan tegas akan diambil sekiranya penganjuran parti Pantai Terbabit didapati benar-benar telah melanggar menyalahi garis panduan hiburan Persembahan Kebudayaan, Pelancongan dan Sukan Terengganu 2020. Terdahulu, pesta pantai itu mendapat kecaman netizen berikutan dakwaan kebanyakan pesertanya yang dikatakan dalam kalangan bukan Islam memakai pakaian mencolok mata. Razali berkata siasatan berhubung pengajuan Pesta Aloha Terbabit akan turut melibatkan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Tambah beliau, orang ramai yang berbukti kesan pengajuan parti di Pulau Lang Tengah Terbabit diminta tampil untuk membantu siasatan. Penyanyi Sufian Suhaimi dikatakan sudah kembali bercinta dengan bekas kekasihnya Rania Al-Sadat. Dakwaan tersebut muncul selepas sebuah video berdurasi 25 saat menunjukkan seorang lelaki yang dipercayai Sufian bersama seorang wanita di sebuah festival makanan. Dalam masa sama, hasil permantauan Kosmo Online turut mendapati Sufian dan Rania dilihat mengikuti semula akaun Instagram masing-masing dan ini menguatkan lagi spekulasi percintaan semula mereka yang dikatakan sudah berakhir pada April lalu. Sebelum ini, impian penyanyi berusia 32 tahun itu mendirikan rumah tangga sekali lagi tidak kesampaian apabila hubungannya dengan wanita berusia 23 tahun itu terlerai pada minggu kedua Ramadan lalu. Berita luar negara, bunyi menakutkan membuatkan pemilik rumah terkejut dan panik apabila kepala paip pada dinding bilik mandi di sebuah rumah di Semarang, wilayah Jawa Tengah mengeluarkan bunyi mirip Pontianak mengilai. Klip video tentang kepala paip mengeluarkan bunyi seram itu dikongsikan di platform TikTok oleh akaun Alliance Alin 20 sekaligus menjadi tular di media sosial baru-baru ini. Pada permulaan rakaman, tidak ada yang aneh ketika kepala paip itu dibuka, namun ketika hendak ditutup, ia mengeluarkan bunyi seperti Pontianak sedang ketawa. Pelbagai cara dilakukan pemilik rumah seperti memukul dan menekan kepala paip supaya suara tersebut hilang. Walaupun pelbagai cara sudah dilakukan, namun suara mirip ketawa yang menyeramkan itu kembali bergema sehingga warganet menyarankan agar kepala paip tersebut diganti dengan segera. Seorang pelajar lelaki 12 tahun yang mempunyai rambut kembang yang tidak pernah dipotong kini berdepan risiko dibuang daripada sekolahnya. Farouk James yang baru saja berpindah ke sekolah barunya di Britain diminta untuk memotong rambut yang bersesuaian dengan peraturan sekolah berkenaan, namun ibu bapanya membantah tindakan itu. Mereka kemudiannya bertindak menghantar surat doktor kepada pihak sekolah untuk memaklumkan bahawa anak mereka mengalami ketakutan melampau yang dikenali sebagai tonsure-phobia untuk memotong rambut. Bagaimanapun, pihak sekolah mengabaikan nasihat doktor dan memaklumkan bahawa pelajar tersebut mungkin akan dibuang sekolah selepas dianggap ingkar dengan peraturan itu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini niat untuk memperkenalkan makanan tradisi kepada generasi muda, membuatkan usahawan tapai pulut warisan Mok Syira Zaini 30 tahun belajar cara pembuatan tapai. Dijual dengan harga yang berpatutan, antara keunikan tapai yang dihasilkan adalah tapai pulut daun getah dan tapai pulut hitam. Proses untuk buat tapai ni sebenarnya senang je.
Cumanya kita kena belajar cara untuk mengukus, teknik untuk mengukus, teknik untuk menggaul pulut dan juga teknik untuk taburkan ragi ke serata pulut. Sebab kalau salah satu daripada teknik ini salah, tapai tak akan masak, tapai menjadi terlalu lembik ataupun terlalu keras. Dan sedia maklum, tapai mengambil masa 2 hari untuk masak daripada pulut menjadi tapai. Proses penapaian mengambil masa 2 hari. Ibu kepada 2 orang anak ini menjelaskan tapai perut warisan Mo menggunakan ragi buatan tempatan dan produk keluaran Muslim. Keunikan tapai pulut warisan Mo adalah saya masih menggunakan kaedah tradisional, iaitu saya bungkus menggunakan daun getah, dan cara masak dia pun masih menggunakan cara tradisional. Daripada mula kami beroperasi sampai sekarang, kami cuma beroperasi di rumah sahaja. Tapi kita punya tapai memang kita akan pasarkan dekat pasar malam, pasar pagi, pasar tani dan boleh juga secara online. Rapid Bus Sdn Bhd Rapid Bus bakal menguji sebuah bas elektrik keluaran baharu Volvo Group Volvo, iaitu model Volvo BZL GML Eco Range selama setahun. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Muhammad Yazuddin Salih berkata pihaknya berbesar hati untuk menguji bas baru keluaran syarikat automotif yang berpangkalan di Sweden itu mulai Julai depan selaras dengan objektif Rapid Bus yang mahu memperbanyakkan penggunaan bas elektrik menjelang tahun 2030. Beliau berkata demikian selepas menandatangani memorandum perjanjian persefahaman MOU penggunaan bas itu di antara Rapid Bus dengan Volvo Group di pusat pameran Volvo Malaysia Sdn Bhd Volvo Malaysia semalam. Dokumen memorandum itu ditandatangani Muhammad Yazuddin yang mewakili Rapid Bus, manakala Volvo diwakili pengurus besar Volvo Buses Malaysia, Marcus Mark. Muhammad Yazuddin menerangkan syarikat tersebut bakal menguji bas Volvo BZL GML Eco Range di semua laluan operasi Rapid Bus termasuk di kawasan perumahan, bandar serta laluan berbukit bagi menguji kemampuan jentera berkenaan. Sementara itu, Mark berkata bas tersebut memiliki 33 tempat duduk dan mampu membawa 91 penumpang dalam satu-satu masa. Berita sukan, Thailand yakin mengekalkan status raja sepak takraw dunia dan mampu menyapu bersih 3 acara yang dipertanding di Piala Dunia Sepak Takraw 2024 pada edisi kali ini. Ketua Jurulatih Sepak Takraw Thailand, Suphalok Kimtong berkata, beliau yakin anak-anak buahnya tidak akan berdepan masalah besar biarpun kejohanan kali ini menggunakan sistem kiraan 15 mata. Ujarnya Thailand bukan sekadar mahu memburu kemenangan dalam acara regu, malahan meletakkan sasaran untuk membawa pulang 2 lagi kejuaraan menerusi acara beregu dan berpasukan. Ditanya mengenai peraturan servis tunggal, Suphalok menegaskan pasukannya tidak terkesan, malah saingan Piala Dunia Sepak Takraw menjadi lebih sengit dengan pengenalan sistem baharu itu. Sistem kiraan 15 mata dengan servis tunggal mula diperkenalkan di Piala Dunia Sepak Takraw 2024 di mana sebelum ini sukan acara tersebut menggunakan sistem kiraan 21 mata dengan giliran 3 servis. Bagaimanapun pengenalan sistem itu mendapat reaksi pelbagai daripada peminat sukan berkenaan dengan ada yang mengatakan durasi perlawanan menjadi singkat dan tidak puas untuk melihat pasukan beraksi. Jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni awal menjuarai acara pecut lelaki elit pada kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2024 di Velodrome Nasional Nilai semalam. Biarpun menerima tentangan sengit daripada pelumba Johor Muhammad Ridwan Sharom, namun Azizul Hasni yang mewakili Terengganu tetap berjaya melintasi garisan penamat untuk merangkul emas. Pemenang pingat sukan Olimpik 2 kali itu yang turut diberi julukan The Pocket Rocket Man mengakui kagum dengan kayuhan bertenaga Muhammad Ridwan selepas lawannya memberi cabaran hebat pada aksi final. Terdahulu, Azizul Hasni mara ke final dengan menewaskan Muhammad Shah Firdaus. Manakala Ridwan pula mengatasi Muhammad Fadil di peringkat separuh akhir. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 23 Mei 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Saya mewakili warga kerja media mulia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak kepada semua penganut agama Buddha di negara ini. Sekian sahaja daripada saya, Evelyn Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.